Salam Jumaat dari MHI, 3 Jun. Berkenalan dengan dua hero Malaya yang tular kerana membantu di saat memerlukan. Siapakah mereka? Kemeriahan di Pesta Gawai bersama sebuah keluarga masyarakat Sarawak di Semenanjung. Dan mengimbau nostalgia sempena sambutan ulang tahun TV3 yang ke-38 melalui pengalaman bekas warga kerja TV3. Assalamualaikum dan salam Jumaat untuk anda. Tarikh yang cantik Jumaat, penghulu segala hari, 3 Jun dan 3 Zulkaidah. 3 yang cantik TV3 yang ke-38 pastinya sentiasa bersama anda. Dan Jumaat yang dilepahi dengan segenap bantuan, semoga ada kebaikan dapat kita nikmati bersama. Dan hidup ini indah kalau ada yang sudi membantu. Dan macam mana nak dapat bantuan kalau tidak ada orang yang membantu? Maka saling berpadu sama kita. Baik, saya rasa agak janggal kalau bersendiri walaupun bertemankan baju Melayu yang indah ini. Dan saya nak bersama dengan rakan penyampai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Betul Rindunya nak bagi dia. salam dekat sini. Fedri Yahya, apa khabar? Ya, Anik Izzati. Ya, saya bersama okey. dengan anda kembalinya di sini. Alhamdulillah, lepas lama ya bercuti. Rindu rasanya nak jadi orang yang pertama. Tak adalah yang pertama, yang terawal ya untuk mengetuk pintu rumah anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita harapkan yang terbaik juga untuk semua. Dan kembalinya saya di sini akan berkongsi beberapa paparan menarik juga insya-Allah hari Jumaat. Kenapa awak ketawakan saya? Tak percaya. Tak percaya. Masih Hidup ni memang kadang-kadang ada benda yang kita tak percaya tapi betul. Itu dia. Tapi hari ini cantik Anin. 3 Jun, 3 Zulkaidah dan hari Jumaat yang bahagia. Dan kita kalau boleh hari Jumaat ni nak sebarkan sebanyak mungkin kebaikan. Betul. Ialah kalau individu yang ada hati yang besar walaupun orang biasa tapi amalannya luar biasa. Sebab tu kita panggil sebagai hero Melaya, hero yang tidak didendang. Tapi sebab sekarang ni teknologi macam-macam kan, apa yang kita buat kadang-kadang ni ada je orang yang merakam dan dalam sedang kita tak sedar tu ada je kebaikan yang akan berlaku insya-Allah. Sebab apa kita nak tunjukkan kepada anda cerita-cerita inspirasi ni? Sebab inilah antara budi ataupun antara perkara yang kita dahagakan masa kini, betul tak kan? Ramai dalam kalangan kita yang kalau nak buat sesuatu kita sendirilah kan nak buat sesuatu tu mengharapkan balasan. Tapi kali ini kita nak tampilkan individu yang dia tak perasan sekecil-kecil mungkin kecil zarah yang dilakukan hanyalah untuk bagi slipper kepada uncle tu, tapi sebenarnya segalanya buat uncle tu kan, buat pakcik yang sedang berada di tepi jalan. Anik Izzati terus masuk gear 5 ya. Dia macam itu. Dia tak ada slow-slow. Kita pun Okey, ni ya. yang tular mungkin ada yang tak ada TikTok ataupun jarang ikuti perkembangan. Bagaimana seorang anak muda yang sanggup yang menggunakan kasutnya diberikan kepada insan yang lebih memerlukan. Dia pulang dalam keadaan yang stalking saja. Betul. Tetapi nikmat membantu tu memang orang yang membantu saja yang rasa. Dan saya tahu ini jadi inspirasi sebab sekarang ni kan kalau kita buka sosial banyak cerita yang negatif. Kita amat dahagakan nilai yang baik, nilai yang murni untuk jadikan sebagai santapan minda serta jiwa, terutama untuk anak muda yang sedang membesar. Betul, sebab kita tak boleh nak cakap dengan hanya perkataan, lakukan perbuatan dan biar anak muda tonton sendiri apa tindakan itu. Baik, selain daripada itu, kita juga nak kongsikan kepada anda. Dah 2 tahun kan kita suram dalam segala perayaan yang disambut. Kali ini, setiap perayaan yang tahun ini dapat disambut dengan baik sekali. Sambutan Hari Gawai bersama dengan masyarakat Sarawak. Kali ini kita nak tampilkan kemeriahannya di Semenanjung. Ya, sebab kita pun sedia hari bahawa kita ni kan keluarga Malaysia yang berpadu, yang mana pelbagai sambutan ke apa semua dapat dilakukan di mana jua dengan semangat yang tinggi. Ya, Hari Gawai disambut selepas sebagai satu penghargaan lah kan, musim menuai pun dah habis, jadi inilah perayaan yang disambut. Nanti kita akan kongsikan bagaimana kemeriahannya disambut di Semenanjung dan juga kita nak bawakan slot TV3 Sentiasa Bersamamu. Kali ini kita nak tampilkan seorang juga bekas wartawan di TV3. Kabarnya program Majalah 3 masa zaman saya memang lahir tahun berapa? Janganlah gitu ya. Lahir tahun saya pun saya rasa baru sekecil-kecil je tu. Dia, tapi beliau tu pun cerita nama di TV3 menang pelbagai anugerah. Jadi menyambung pengajian di peringkat yang tinggi sampailah peringkat PhD menjadi seorang pensyarah yang dihormati. Dan ada banyak kajian kemenangan di dalam negara dan luar negara untuk dikongsikan dengan anak muda yang mungkin minat dengan industri ini tetapi harus berpaksikan kepada ilmu pengetahuan yang tinggi. Betul, beliau memperjuangkan industri kita dengan dari sudut akademik. Dan kita akan bersama dengan beliau insya-Allah. Dan anda kena teruskan bersama dengan kami. Kita nak tampilkan hero-hero Melaya kita. Dan kebetulan hari ini yang membantu kan semua huruf Z.
Kan? Huruf Z ni hari ni ada Ong lah. 3 dan Z hari ni. Jom kita tampilkan Z. Hero-hero Melaya yang anda nak tahu cerita dia. Jom sama-sama kita saksikan. Kenapa tak ada polis? Macam mana nak lepas bawa lari ni? Tu nampak lain tu bang? Ya. Memang tinggal kat situ motor tinggal mana? Nama telefon. Kau siap budak kena call dulu bang. Masuk. Hai. Hoi. Sampai sekarang saya berdebat tengok video ni. Betul. Sebab anak kecil yang tak ada tahu apa dengan tenaga orang dewasa bersaing memegangnya, tapi muncullah masyarakat cakna. Betul. Dan cepat bertindak. Ya, awas dengan keadaan pada ketika itu kan. Tak ramai tahu ada keberanian yang yalah kita pun tak tahu kan macam mana kita sendiri kalau berada di situasi itu apa yang kita akan lakukan. Tapi itulah cerita dia kita nak bawakan kepada anda semua. Macam tadi seperti mana yang anda saksikan, dua individu yang menjadi hero kita yang kita rasa inilah perlu dikongsikan bersama. Di sebelah saya ni saya kenalkan terlebih dahulu Zulfikar Khatami Nurain ataupun lebih manja dengan panggilan Tami. Betul, Tami. Ya, Tami. Tami seorang tukang masak. Seorang tukang. Tetapi langsing ya, tu kita cemburu sikit dengan dia. Dia kalau masak memang dia tak makan. Dia bagi orang lain makan. Okey, dan juga kita bagikan Zack berikutnya. Ya. Nur Zabidah Akasa bondanya. Ya. Kita pergi kat bed boleh ya? Boleh. Ya, hari ini terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami hari ini dan juga nanti secara maya kita juga akan bawakan seorang lagi. Kalau mungkin dah bersedia kita perkenalkan terus saja Muhammad Zuari Aziz. Ya. Zuari Aziz. Yang bertanggungjawab membantu masa culik, yang mana memang cemaslah kita tengok kan, mungkin ini kawan dia ke bapak dia ke, tapi rupanya memang orang yang bertanggungjawab untuk membantu. Dan kita bimbang bila mana kemungkinan dia tu mungkin orang yang mental dia boleh buat apa saja, tetapi macam mana dia merancang dan susun strategi supaya budak tu selamat. Okey. Encik Zuari, Assalamualaikum. Ya, di Pasir Gudang Johor. Terima kasih banyak-banyak. Kita bersama-samalah di sini ya. Mungkin kita nak mulakan dengan Tami terlebih dahulu, Tami. Ya, saya. Boleh Tami ya. Tami berumur 24 tahun. 24 tahun. Ya, cerita memang dah tulah. Semua orang dah tahu cerita dia ni kan bila dia dah nampak video dan sebagainya. Tapi kita nak tahu kepribadian Tami sebab saya dapat baca beberapa komen macam kakak pun cakap adik saya ni memang macam ni kan kepribadian dan sebagainya. Jadi sesuainya soalan ini adalah apabila kita tanya kepada Kak Bet lah kot ya. Ya, boleh. Macam mana Tami ni anaknya macam mana di rumah dan mungkin sebelum ini ada lagi cerita-cerita yang kita tak tahu yang dia tolong orang dan sebagainya. Semangat membantu tu macam mana Kak Bet? Bagi Kak Bet tapi ramai jiran ke kawan-kawan dia memang tahu dia ni anak yang baik. Dia seorang anak yang baik. Selama dia membesar saya jaga dia sebagai ibu dia. Dia memang tak pernah melawan ibu dia. Walau macam Kak Bet marah dia ke, memang dia tak pernah marah lah. Dia akan feedback kat kita, Bu, minta maaf. Memang lagi dulu dia berbeza daripada adik-beradik dia yang lelaki yang lain. Dia memang sering minta maaf. Dan kalau dia dekat mana pun dia sering WhatsApp atau dia call. Ibu kat mana? Dia sering tanya ibu dah makan ke belum. Tami ada lelaki bongsu Bukan. Ada lagi? Ada lagi. Saya ada 5 lelaki. 5 lelaki. Bawah Tami? Tak. Okey, atas Tami ada 4. Okey, baik. Jadi ketika tular kan, mungkin ada siapa yang beritahu dulu? Oh ni Tami ni dah viral ni. Kakak dia, abang dia yang perasan. Abang dia atas dia, Zuain Shah, dia perasan. And then dia share dengan kakak dia. Dia excited, dia terlupa. Dia kata terlupa nak share dengan ibu tapi dia share dengan kakak. And then kakak dia direct pada ibu dia lah. Dan tu memang bagi macam Kak Bet tak terkejut lah kan. Cakap memang dia anak yang baik. Masa pandemik pun dulu dia pernah masak burger. And then dia nak beri bantuan makanan.
pada orang gelangan di luar area Kuala Lumpur lah. Dalam kes yang tulang ni macam mana Tami boleh perasan orang tu? Ya. Sebab dalam video Saya ni, dapat tahu daripada abang saya. Dia suruh Tami, kau download TikTok Tami. Aku cakap, mana ada TikTok? Sebab apa? Kau kantoi tu. Aku cakap, kantoi apa ni kan? Aduh kan. Saya ingat bawa benda lain. Dan saya tengok. ada benda lain ke? Saya download TikTok. Tak ada lagu. Download TikTok. Saya tengok, benda ni ke? Aku cakap, bos semalam saya tolong orang ni kan. Saya tak tahu siapa yang rakam saya. Macam mana boleh perasan lelaki tu? Macam mana boleh perasan pakcik tu? Itu perjalanan saya pulang ke rumah masa tu. Saya dah perasan pakcik tu. Dan saya patah balik sebab saya perasan dia tak pakai slipper. Sempat buat perasan Itulah Perasan tempat dia tengok. sebab jalan jam kan. Okey. Masa tu pulang ke rumah, jalan pun sesak. Saya tengok dia pun macam agak keletihan masa tu. Lepas tu saya patah balik pun dia dah terjatuh sebenarnya. Oh, ya? Dia terjatuh. Dan saya pergi kat dia, saya angkat dia sikit, bawa pergi tepi. Saya tanya dia, Uncle daripada mana? So dia tak bagi feedback apa-apa. So saya bagi slipper dan itu saja. Okey, kita nampak lepas tu individu yang merakam ni dia follow lah dia mengikuti Tami sampai dia dapat rakamkan yang Tami bawa motor dengan hanya stokin saja. Ni dia. Kan? Berapa jauh kena Tak ada. pakai? Kalau kat rumah tu dah dekat tu. Dah dekat dah tu. 500-600 meter je. Ada berhubung tak dengan siapa yang merakam ni? Belum lagi. Belum lagi. Kan, manalah tahu yang merakam pun nak tampil. Yelah, sebab Betul lah tu. kan ini adalah kebaikan yang dikongsi bersama kan. Tami, apa perasaan jadi orang baik ni Tami? Kita Suka sebab membantu. Suka membantu. Perasaan saya rasa bersyukur sebab ramai doakan saya. Family saya. Saya pun tak terkesima juga kan dengan video macam ni kan. Saya pun tular macam ni. Perasaan saya amat rasa bangga dalam diri saya ni Kak. Tu sajalah. Sebab kalau kita baca di laman sosial banyak sekali tentang elemen kebencian. Ini masa untuk kita mewarnakan kasih sayang. Baik, sama juga seperti dikongsikan oleh Zuhairi yang mana membantu ini tentang nyawa anak orang, kerja sangat kritikal yang penting, tapi dia berani tampil. Kalau ikutkan buat apa kita susah payah kan? Nanti kita pula kena soal sesat, tapi dia berani untuk tampil demi sebuah nyawa. Baik, Zuhairi di talian. Ya, saya. Okey. Mungkin bagaimana tergerak hati untuk ke depan untuk terus membantu? Mungkin ada orang yang menjerit ke masa tu atau dapat ceritakan kembali, Zuhairi? Okey, untuk yang first tu adalah aku pun. Cuma kebetulan saya lalu ke situ, tengok dalam macam ada sikit pertengkaran lah. So saya pun kira macam nak bantu, nak leraikan lah. Takut-takut jadi makin teruk. Tak tahu pula benda tu melibatkan macam kes culik apa, tak tahu pula. Gaduh tepi jalan, mungkin sebab aksiden ke atau gaduh rumah tangga ke, macam tu lah. Yang first macam tu lah. Okey. Lepas tu apa tindakan yang seterusnya masa tu kan kita perasan ada juga orang awam yang lain turut bersama-sama dengan Zuhairi kan? Ya, ada. Jadi apa tindakan kalian yang itu agak pantas ya sebab dapat mematahkan percubaan untuk menculik seorang kanak-kanak tu, selain daripada tindakan pantas kalian, apa yang mungkin pada ketika itu yang paling intens yang mencabar juga untuk dikongsikan di sini? Alhamdulillah lah, sebab masa itu pun ada ramai. Lepas tu pula memang kalau ikutkan yang lelaki itulah yang ambil budak tu, dia agresif lah. Dia masa tu mungkin dalam keadaan yang kurang stabil lah masa tu. So, mula-mula tu saya cuba nak slow talk lah. Cuba tanya dia, budak tu anak siapa, macam tu. Tapi dia makin agresif. Tu yang sebab itulah saya terpaksa buat tindakan yang pantas lah. Sama-sama ada bantuan daripada ni lah, abang-abang kat situ pun ada bantuan juga. Sama-sama bantu. Ada senjata ke kalau masa dia Takutlah dalam poket ke dalam apa semua kan? Bahaya juga tu. Alhamdulillah masa tu tak ada. Saya pun sebelum saya nak turun nak dekatkan dengan dia tu pun saya dah tengok kot lah ada senjata, takut membahayakan budak tu lah. So alhamdulillah masa tu tak ada apa, dia tak ada senjata, tak ada apa. Cuma dia pegang beg je lah. Tu masa saya turun tu pun saya dah minta dia duduk. Yang first tu memang dia duduk lah. Dia duduk. Tapi mungkin dia dah dalam keadaan yang tak stabil dan makin agresif. So dia terus macam nak melawan pun ada, dia terus lari dan terpaksalah saya kejar. Jadi adakah Zuhairi dah berhubung dengan ibu bapa selepas itu?
Belum lagi lah. Setakat ni belum lagi. Ikhlas Tapi membantu. anak-anak trauma juga kan? Ya, Sebab yelah keadaan tu walaupun memang tak ada apa-apa yang cedera, tapi keadaan kanak-kanak tu sendiri, macam mana keadaan kanak-kanak bila Zuari dah dapat selamatkan? Apa reaksi dia? Yang first tu saya tergerak hati nak bantu tu sebab saya tengok anak tu macam anak saya jugalah. Dia umur lebih kurang sebahagian dengan anak saya. Lepas tu dia macam dia menangis. Dia menangis dengan melambai tangan macam minta tolong lah. Tu yang saya macam tergerak hati nak alah turun kereta dah bantulah. Memang dia menangis lah daripada dah dapat tangkap lelaki tu pun. Bila dah tanya-tanya budak tu pun dia tak boleh nak jawab lagi. Dia macam menangis, macam trauma dah masa tu pun. Yelah, mestilah. Macam Zuari, daripada pengalaman ni, apa yang perlu ada pada setiap anggota masyarakat, terutama dalam situasi begini kan, mungkin kena ada ilmu juga kot, macam mana untuk bercakap, untuk selidik kepada orang yang mungkin mengancam kan. Kalau kita buat tak tahu je, kita bimbang ada nyawa yang mungkin terancam ataupun menjadi mangsa mereka yang dalam keadaan sebegini, Zuari. Ya betul lah. Kalau ikutkan kalau kita untuk masyarakat ni, kalau boleh macam zaman sekarang lebih cakna lah ataupun lebih prihatin. Kalau ikutkan keadaan macam ni, kadang-kadang kita tak tahu apa punca. Tapi kalau dah macam keadaan yang memerlukan kita masuk campur, perlu kita bantu, kita bantulah. Mana yang patut kita bantu. Baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Zuari Aziz. Kita ucapkan tahniah dan juga syabas. Terima kasih kerana lakukan ini. Sekurang-kurangnya seorang nyawa kanak-kanak kan yang daripada terancam kes penculikan ini dapat diselamatkan. Dan terima kasih juga kepada orang awam yang juga turut berada di Taman Saintek Taman Saintek kan? Ya. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Sampaikan salam kami juga kepada keluarga Zuari. Terima kasih sama-sama. Ya, jiwa seorang bapa, naluri seorang bapa ya. Sekali mungkin Kak Abel juga nak berpesan supaya kita ni menjadi anak-anak perlu tanamkan sifat ingin membantu, walaupun nampak kecil tapi kita menghargai mereka, Kak Abel. Ya, bagi Kak Bet, bagi seorang ibu kita memang perlu tunjukkan contoh pada anak, beri nasihat yang baik dan kita orang kata share dari awal kan. Pendekatan bersikap membantu orang ramai di luar sana, tak kira lah bangsa apa pun, tua muda. So kita sama-sama terapkan perasaan, jiwa membantu antara satu sama lain. Kita tak rugi apa pun. Ya, kan? kita tak rugi apa, insyaAllah. Ya. Okey, tapi Muda 24 tahun. Hari ni biasa masak apa di ni? Awak pakar masak apa? Saya pakar. Buat masa ni motor Melayu punya style dengan western lah. Buat masa ni saja. Okay, ni nak order apa? Chicken chop. Tapi pagi-pagi ni janganlah. Okey, tapi yang terakhir buat siapa yang mungkin ribuan komen kan, kita nampak mereka komen secara maya, tapi ini secara langsung dari sini kepada penonton-penonton MHI, apa yang Tami nak katakan? Yang terinspirasi untuk menjadi seperti Tami. Mungkin ada nasihat untuk mereka juga, ucapan. Nasihat untuk mereka juga. Tami nak cakap terima kasih yang mana banyak yang mendoakan Tami. Tami tengok dekat komen tu lebih daripada kat TikTok lebih daripada 10,000 komen kan. So Tami rasa viral betul rasa bersyukur sangatlah sebab tak pernah ada doa Tami macam tu kan. Nak doakan Tami dengan keluarga. Tami rasa bersyukur sangat. Kalau diberi peluang kan, mana tahu ada NGO yang dekati untuk terlibat dengan aktiviti kemanusiaan ke, bantu orang boleh. ke, mesti Tami minat kan? Boleh Tami minat. Kalau dia diberi kesempatan. Banyaklah masuk lepas ni. Jika diberi kesempatan. Peluang dah restu ibu masa ni lah kan kita nak berbakti muda ni. Kan. Terima kasih Tabi untuk tindakan itu. Mungkin hari ini kalau orang rasa macam buat baik itu adalah perkara biasa, melihat kepada bagaimana Tami tontonkan kepada umum, hari ini menjadi titik tolak kepada mereka nak lakukan kebaikan tanpa mengirakan balasan, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Zulfikar Khatami Nur Ain ataupun Tami bersama dengan kita, dan juga Kak Bet. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Datang jauh-jauh ke sini. Tak adalah jauh mana? Taman Pelangi tahu no? Taman Pelangi Sentul saja. Sentul. Moga ada pelangi dalam kehidupan kalian semua, insyaAllah. Okey, dan lepas kita nak bersama pula nanti dengan seorang doktor yang mencintai bidang dokumentari, bidang media dan berazam untuk membandaikan bangsa dalam bidang ini. Teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini.
Masih lagi bersama dengan kami, saya dan juga Petri di Malaysia hari ini. Seperti yang dijanjikan, untuk slot TV3 sentiasa bersamamu, kita nak raikan bekas-bekas warga TV3. Kali ini kita nak bawakan bekas warga kerja Majalah 3 TV3 Malaysia yang kini sebagai seorang ahli akademik dan juga pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Dan beliau lah Dr. Megat Al-Imran Yassin yang juga ada pengajian yang tinggi di UK. Seperti itu dalam bidang yang berbeza. Ijazah dalam bidang komunikasi. Betul. Tetapi dalam masternya bidang IT. Ya, kemudian dan juga, kembali kepada bidang media. Tadi mendapat pegawai perintahan di dalam negara-negara. Dan apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam kehidupan bila dah rasanya macam dah capai semua ni. Profilnya saya baca berkali-kali kerana begitu impresif sekali. Betul. Dr. Megat di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Terima kasih Mesha jemput saya. Sama-sama. Alhamdulillah. Selamat raya ya. Masih lagi ada mood raya kita di Malaysia. Sempat lagi. Kita ada mood raya tu lagi. Bila doktor muncul tadi, ramai kru-kru otai yang menyapa. Wah, terkejut tengok doktor. Betul. Kita punya juru kamera semua yang kenal-kenal kan. Semua macam full lah. Ini otai, betul-betul otai ni. Kita BSG kita. SD kita Samsul. Samsul ada. Ada. Okey, Rahman Salim ada, Fitri ada. Doktor, macam mana boleh doktor komunikasi kemudian dalam IT, kemudian media, kerja dengan TV3. Filem dokumentari. Macam mana doktor ada mungkin impian untuk melangkah jauh daripada bidang penyiaran, kemudian sama pengajian tinggi. Jadi apa sebenarnya yang ingin doktor capai dalam hidup sebenarnya doktor? Okey, Fitri ya. Saya graduate keluar je daripada tamat saja pengajian di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang komunikasi. Saya tinggal di hostel di Bangsa ketika itulah, Jalan Liku Bangsa. Hostel depan berhadapan dengan TV3. So tengoklah ramai kru-kru TV3 kat situ. So saya pun rasa alang-alang pergi buat practical training, pergilah training dekat TV3 kan. So saya diterima dah. Saya hantar berjalan kaki pergi ke TV3 sebab dia depan je di Pokok Cherry. Selalu makan dekat Pokok Cherry di TV3 pada ketika itu di Jalan Liku Bangsa. Kemudian saya dipanggil. Saya di antara seorang lah yang bekerja practical training, menjalani latihan industri di MHI. Di MHI pukul 4 pagi saya start. Masa tu siaran start pukul 6 6 pagi ya. Kita siaran pukul 6 pagi. So pukul 4 pagi dah kena bangun. Tapi alhamdulillah saya duduk kat depan hostel. So saya jalan kaki lah. Masa tu tahun berapa kalau ingat doktor? 1994. 94. Siaran awal MHI. 1994. Umur berapa masa tu? Itulah dia, kita sekolah rendah. Okey, kita nak doktor, sebab kita nak imbas kembali kan sewaktu doktor bersama-sama dengan TV3 1994, kabarnya sehingga 1999 ya. Jadi untuk beberapa tahun yang cukup berharga tu, apa momen ataupun yang paling diingati? Kalau kata TV3 punya kenangan, inilah yang boleh diceritakan doktor. Yang pertama sekali sebab MHI membentuk saya lah. Pagi-pagi, bangun pagi, and then alhamdulillah saya dapat bekerja dengan mereka yang yang masih lagi bersama kita. Ada yang mungkin dah bersara dan ada yang telah meninggal dunia. Saya rakan kita Allahyarham Azbul Hawang, Allahyarham Aziz Desa ya. Yang sama-sama dengan Abang Nizal baru ni 2 hari yang lepas saya tengok ada Abang Nizal, Abang Omar siaran bersama Abang Omar kan, kemudian beberapa orang lagi lah yang menjadikan MHI meriah lah 2-3 hari lepas. So saya pun ikutilah. Walaupun saya sekarang berada di Preston di UK ni, saya cubalah cari video MHI live, tengok apa benda ni. Doktor, kalau sebut tentang pengalaman dan juga penerbitan kan, macam mana pengalaman TV3 ni membantu untuk doktor mengembangkan imajinasi dalam bidang pengajian? Sebab doktor juga fokus pada dokumentari kan, pastinya pengalaman yang hebat di TV3 ni diguna pakai untuk memantapkan lagi ilmu ketika buat PhD dan ketika mengajar di universiti doktor.
Okey, pada saya bidang journalism ataupun media ni saya rasa dia sangat mencerna kita punya minda lah, berfikir, kemudian editorial, menulis, kemudian kita contest our ideas, right, untuk kita menulis cerita-cerita yang berbentuk bukan sahaja human interest. Kalau majalah 3 tu kadang-kadang kita buat cerita yang berbentuk human interest, tapi macam saya lebih suka kepada story-story ataupun kisah-kisah yang berkenaan dalam sekitar, berkenaan dengan kadang-kadang menyentuh tentang sosioekonomi penduduk, yang agak hardcore current affairs program, ya. Sebab asal pun majalah 3 ni pun dia current affairs ataupun hal ehwal semasa, asal daripada news TV3, daripada Jabatan Berita TV3. Kemudian saya rasa bidang ni tak lari jauh lah. Bila saya lanjutkan pelajaran saya di peringkat PhD pula, saya pun membuat kajian tentang dokumentari di Malaysia juga. Rakan-rakan yang saya interview sebagai informan pada kajian saya adalah rakan-rakan saya di Jabatan Majalah TV3 kan. So dia benda tu tak lari. Sebenarnya ia dapat membentuk banyak daripada career saya lah. Daripada bermula saya keluar daripada universiti, kemudian bekerja practical training di TV3, kemudian terus saya tak sempat bercuti lepas practical training tu. Almarhum Cik Buhari Cik Muda kata, you terus join lah, kita senang. Masa tu tahun 1994, ketika itu 93-94, TV3 perlukan ramai kaki tangan. Sekarang pun TV3 masih memerlukan ramai kaki tangan. Especially golongan muda lah. Sebab golongan muda macam kita lah. Maknanya saya nampak golongan muda ni dari segi tenaga, they can do much better lah. Macam sekarang ni saya rasa dari segi kita punya endurance, kita pun tidaklah seperti mana masa kita muda remaja pada usia kita 20-an, 30-an dulu kan. Saya rasa macam Fitri Aziz masih lagi nampak bertenaga. Nampak bertenaga. Ya, dia memang ada tips dia. Dia memang tak makan benda lain daripada saya. Fitri Aziz tu senior TV3. Fitri Yahya. Nama orang selalu kalau orang lama mesti panggil Fitri saya. Yahya. Sorry Fitri Aziz. Senior otai nama yang sorry. Okey, doktor. Fitri Yahya. Betul nak tanya ni sebab kami dapat tahu doktor pernah kena COVID dan pernah ditidurkan ketika berada di UK. Ya, sekarang saya masih lagi di UK lah, di Preston UK. 3 hari Fitri. Saya sampai di UK pada 23 hari bulan baru ni, 23 Februari saya sampai di Preston. Sampai kemudian cuaca sejuk jugalah, cuaca sejuk. So saya tak perasan sangatlah saya ni. Saya ada flu sikit lah, tapi tak ada demam, tak ada apa, tak ada simptom demam, tak ada simptom batuk, tak ada. Simptom cuma teruk-teruk bila tak ada lah. malam, saya tak ada simptom yang teruk. Cuma malam tu dia agak macam flu, running nose kan. Saya rasa benda tu biasalah, common lah di UK ni bila cuaca sejuk, bawah 10 semua kan. Tapi malam tu saya dengar bunyi, saya punya nafas saya agak dia punya wheezing kita bernafas tu dia berbunyi sik. Saya pun pelik juga kenapa pula saya punya nafas berbunyi kan. Kebetulan saya memang standby saya punya oximeter untuk check saya punya oksigen level dalam badan. Saya sentiasa ada, sebab dekat rumah pun di masa di Malaysia pada ketika itu pun anak saya 2 orang pun dah kena COVID. Tapi cuma dia kuarantin di rumah sajalah. Tapi saya ni tak kena lagi lah. Kemudian mungkin bila 2-3 hari tu bila sampai di sini, saya cek di masa malam hari tu lebih kurang pukul 12 malam. Saya cek saya punya oximeter, saya punya oksigen level below 80 masa tu, bawah 80. Saya ingat rosak saya punya oximeter kan. Pada mula saya ingat rosak. Kenapa oximeter ni tunjuk 80? Sebab saya tak ada rasa simptom demam ke berat untuk bernafas ke, tak ada. So saya test oximeter dengan dengan anak-anak saya, dengan wife saya lah. Tengok dia okey ni, about 90 something. Saya pun pelik. Saya cakap ini tak boleh tunggu lah, sebab dia ada bunyi nafas nafas ke wheezing. So saya minta rumah saya hantar lebih kurang pukul 1 pagi, hantar ke Royal Preston Hospital, masuk di ward emergency. Lebih kurang dalam 2 jam dia bagi gas, saya terus lepas tu tak sedar. Kemudian the
terus tak sedar. Saya terus tak sedar. Keesokan harinya pada 29 hari bulan tu, 28 hari bulan yang seharinya, saya lepas satu hari dia tengok dah masuk ke dalam ICU. Tak berapa stable, dia nampak saya punya oksigen level, saya tak paru-paru tak mampu nak support saya punya pernafasan. So dia tidurkan saya lah. Kan? Saya tidurkan saya. Baik. Pengalaman. Ditidurkan saya. Pengalaman ditidurkan. Doktor, Alhamdulillah sekalinya dah kembali pulih baik kan. Kita harapkan yang terbaik juga untuk doktor dan keluarga di sana. So, Alhamdulillah lah. Selepas 6 hari, saya pulih keluar daripada ICU. Tapi bila keluar dari ICU tu, dia memberikan banyak pengalaman pada saya lah. Khususnya dalam berhadapan dengan berpengalaman dari segi macam mana sebenarnya kita apabila kita keluar daripada ICU ni, apa yang kita kena tahulah. Sebab kadang-kadang sebab orang yang keluar ICU ni apabila dia punya pengalaman saya lah, bila kita tak tahu apa-apa yang berlaku sekeliling. Even saya tak tahu saya berada di UK pada ketika itu. Maknanya kita punya memory loss ketika saya tengok saya sekarang ni di mana sekarang, saya rasa tengok kat luar macam apa-apa. Kita doakan yang terbaik untuk doktor dalam bidang kehidupan, kesihatan dan kerjaya. Semoga terus menjadi ilmuwan untuk negara dalam bidang yang doktor ceburi dan kami doakan yang terbaik untuk anda, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Megat bersama-sama dengan kita. Minta maaf ini sahaja masa yang kita ada untuk bertanya khabar. Doktor, kalau tidak nak sembang panjang. Ya, betul. Itu dia Dr. Megat Al-Imran Yassin bersama-sama dengan kita sebentar tadi. Kita bawakan kepada anda semua. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi perkongsian bersama dengan kami di MHI. Teruskan. Masih dalam MHI dan kita nak bersama dengan Dr. Ustaz Zabri Zaidudin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, berkongsi tentang program Korban Akikah bersama dengan Pertubuhan Adiniah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi bagaimana persiapan untuk melangkah ke satu gerbang untuk membantu ummah melalui Korban Akikah? Mungkin dapat Doktor terangkan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Fitri dan penonton di rumah MHI yang dirahmati Allah SWT. Salam Jumaat. Dan kalau kita sedar tak sedar, kita dah masuk kepada bulan-bulan haji. Semenjak daripada bulan Syawal hari itu. Dan bila masuk Zulkaidah, dia menambahkan lagi loceng kecemasan itu. Kerana termasuk daripada bulan-bulan haram. 3 yang rapat. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu yang jarak yang namanya bulan Rejab. Bulan-bulan haram ni bukan kerana dia haram jadah, tuan-tuan. Tapi dia adalah kerana disunatkan memperbanyakkan amalan. Tambah pula pada kemuncaknya pada bulan Zulhijjah, musim haji adalah disunatkan untuk bagi yang tidak melakukan haji, khususnya untuk melakukan ibadah korban. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu telaga Al-Kautsar. Tafsir yang lain mengatakan nikmat yang sangat banyak wahai Muhammad dan pengikut Muhammad, termasuk kita lah. Maka oleh sebab itu solatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah haiwan binatang korbanmu. Dan tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, kali ini Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang terkenal dengan kerja kebajikan di Kemboja juga turut akan membuat korban yang telah establish semenjak 1985 lagi, hampir 40 tahun tu. Untuk melakukan kerja korban dan akikah sempena musim haji ini. InsyaAllah kita yang terpanggil untuk menyahut seruan Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak untuk mengorbankan hanya beberapa ringgit sehari sahaja untuk memanifestasikan tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT atas nikmat yang banyak itu melalui ibadah korban, insyaAllah. Ya, Fitri. Dan dibuat sejak tahun 85 lagi. Jadi macam mana melihat perkembangannya sebab menjangkaui Malaysia, Kemboja malah sampai ke Mekah. Jadi maksudnya dah diyakini dan juga terus memberikan yang terbaik untuk ummah, Doktor. Ya.
Alhamdulillah, sebelum ini kita dah establish dan biasa membuat di Kemboja, tetapi kita meluaskan juga pada kali ini untuk ibadahnya di Makkah, begitu juga di Malaysia sendiri. Di Malaysia, sebab orang tanya lah, Ustaz sibuk kat luar je kan, takkan tak ada kat Malaysia. Ya, kita buka juga di Malaysia insya-Allah. Dan kita ada selain daripada Kemboja di Makkah juga, tetapi Makkah tertumpu kepada kambing sahaja. Saya tertarik kepada Makkah ini punya kebaikan. Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bukan sahaja sembahyang di Masjidil Haram mendapat pahala 100,000 kali ganda, tetapi segala ketaatan, segala kebaikan dan amal yang soleh, termasuklah korban, akikah kita yang kita lakukan kat Mekah, mendapat 100,000 kali ganda pahala. Masya Allah. Maka semurah RM450 untuk seekor kambing di Mekah. Begitu juga di Kemboja, satu bahagian bermula RM350 sahaja, dan kita tahu lembu ataupun kerbau ataupun unta boleh berkongsi 7 bahagian. Manakala satu ekor kambing di Kemboja 650, di Malaysia memang mahal sikit lah tuan-tuan. Kambing 1,200, manakala satu bahagian lembu di Malaysia 850. Dan untuk 100 orang yang pertama mendaftar atas kesedaran nikmat yang banyak yang Allah telah kongsikan kepada kita ini, akan mendapat goodies bag seperti mana gambar tu. Yang begitu juga dengan Quran logging yang kita akan berikan pada 100 pendaftar utama ataupun yang tercepat pada hari ini insya-Allah. Ya, macam mana sekarang ini sambutannya, Doktor? Dapat diterangkan, mungkin ada ramai yang berminat ataupun begitu bersemangat sekali untuk melakukan kurban. Ya. Kita mensasarkan untuk tahun ini insya-Allah 100,000 peserta selama setahun. Sebab apa setahun? Sebab akikah adalah sepanjang tahun, cuma korban adalah pada bulan Zulhijjah saja. Maka 100,000 peserta dengan kurang lebih RM600,000 untuk tujuan tersebut. Dan kita nyatakan juga bahawa target ini meliputi dekat Malaysia sebanyak 200 ekor lembu kita target, kambing 100 ekor, di Kemboja lembu 1,000 ekor, kambing 500 ekor, di Mekah kambing sahaja 3,000 ekor. Dan kalau tuan-tuan perasan, di Mekah ini bukan sahaja kita tengok bangunan pencakar langit macam orang-orang yang berada have-have begitu, tak. Sebenarnya Saudi punya kerajaan dia membela negara-negara dunia ketiga dan pelarian-pelarian. Pelarian Pakistan, pelarian Afghanistan, pelarian Myanmar. Itu semua dibela. Maknanya ada orang miskin di sana dan daging-daging itu diberikan direct kepada golongan yang memerlukan. Walaupun kita sudah tahu bahawa daging korban ini boleh bahagi 3 bahagian. Satu kepada peserta korban, satu bahagian lagi kepada fakir miskin, dan satu bahagian lagi kepada sesiapa yang meminta dan tidak meminta. Tetapi afdal sekiranya kita yang dah biasa makan daging, sedangkan orang Kemboja yang susah ni hanya setahun sekali merasakan daging. Bukan kerana daging tak ada tuan-tuan, tetapi adalah kerana miskinnya mereka. Sampailah adanya inisiatif daripada negara Malaysia yang tercinta ini, rakyat Malaysia yang cukup prihatin, membolehkan mereka dapat membeli kambing-kambing dan lembu-lembu di sana untuk merasai nikmat sebulan ataupun setahun sekali merasai daging korban insya-Allah dan akikah. Terima kasih Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, berkongsi tentang semangat untuk kurban, dan semoga mendapat manfaat yang berkekalan untuk kita semua, ummah membantu sesama Islam walau di mana jua berada. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz. Ya. Dapatkan nombor di skrin. Baik, insya-Allah. Okey. Nanti ini juga akan bersama untuk dunia kecantikan, dan saya akan kembali juga berada mana untuk mengabarkan tentang perkembangan terkini di sebalik laman sosial. Sebab ini di MHI, terus bersama kami. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, sekarang ni bulan baru je lepas bulan Syawal kan. Jadi bulan Syawal ni memang tak dapat kita nak kontrol makan dan sebagainya. Badan pun dah naik. Jadi macam mana kita nak dapatkan semula berat badan masa bulan puasa tu ataupun bulan-bulan kita kurus? Ini dia kita nak kongsikan kepada anda semua. Tubuh Ideal Menawan. Apa tipsnya? Kita nak menjemput seorang ni yang akan berkongsi dengan anda bagaimana nak dapatkan tubuh Ideal Menawan. Bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi. Kini bersama-sama di talian secara maya. Assalamualaikum Datuk. Salam. Wah, berbaju Melayu segak Menawan. Okey Datuk, teruskan sahaja kongsi. Kita tak sabar, kita nak dengarkan.
Terima kasih Hanim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Hanim, saya percaya walaupun kita dah habis bulan Syawal tetapi masih lagi banyak jemputan rumah terbuka. Saya percaya setiap minggu, hujung minggu tu pastinya kadang-kadang ada 2 ataupun sekurang-kurangnya 3 rumah terbuka yang kita kena datang makan. Bila dah makan berlebihan mulalah boleh saya katakan Hanim, antara kita sebenarnya ramai antara kita yang makan kadang-kadang berlebihan sampai terduduk. Rasa mengah dan perkara ini berlaku majoriti antara kita semua yang mana kita makan sampai kenyang tambah-tambah lagi kalau musim perayaan ni kita tengok kalori ataupun pemakanan yang kita amalkan seperti lemang, rendang, lontong, ketupat semuanya makanan yang tinggi kalori yang mana sebenarnya boleh menyumbang kepada masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti, yang mana kalau kita perhatikan sebenarnya pentingnya diet yang sihat dan seimbang, pengambilan fiber yang mencukupi. Sebab apa? Fiber yang mencukupi ini penting untuk diet yang sihat dan seimbang. Dalam masa sama fiber ni mempunyai pelbagai fungsi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Bukan saja sebab apa ramai orang kita persepsi dia bila ambil fiber adalah untuk mendapatkan bentuk yang langsing semata-mata tetapi fiber sebenarnya mempunyai manfaat yang lebih baik daripada itu, yang mana antaranya dapat membantu memberi rasa kenyang, membantu proses pelawasan, mengecapi bentuk dan berat badan yang ideal. Dan kalau kita tengok visual di kaca TV disebabkan oleh tabiat pemakanan yang berlebihan, ramai antara kita yang susah untuk berfashion ataupun nak pakai baju kegemaran, baju terpaksa pakai saiz yang besar-besar, dan perkara ini sebenarnya amat membimbangkan. Bukan saja bentuk fizikal yang tidak menawan, tetapi masalah berlebihan berat badan juga boleh mengundang kepada permasalahan kesihatan. Itu yang paling kita takutkan, terutamanya kalau kolesterol berlebihan, rasa cepat letih, lesu, badan rasa berat, nak naik tangga pun rasa bengah, jalan sikit rasa penat, tak bertenaga. Jadi pentingnya anda amalkan diet yang sihat dan pemakanan yang seimbang. Seperti di kaca TV anda dapat lihat, apple dan juga orange fiber VAC ini sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk berat badan yang ideal. Sebab apa? Sangat disyorkan dalam pemakanan anda. Sebab apa? Ianya membantu untuk diet yang sihat dan seimbang. Jadi cara yang terbaik untuk anda amalkan apple ataupun orange fiber ni saya sangat cadangkan. Kalau musim perayaan ataupun musim rumah terbuka ni, bila kita dah makan berlebihan, jangan lupa amalkan apple ataupun orange fiber setiap kali selepas anda makan berat. Sebab apa? Bila kita dah makan berat, kita minum fiber ni ada serat yang mencukupi, sangat-sangat bagus, dapat bantu proses pelawasan. Dalam masa sama juga dapat membantu kita untuk detox lebih lawas. 4 hingga 6 jam kita akan ketandas. Lepas 4 hingga 6 jam kita akan ketandas untuk menyingkirkan lebih makanan yang kita makan tadi tu. Segala makanan yang kita makan tu dia akan keluar jadi perut kita akan rasa lebih ringan, lebih kempis secara tak langsung. Bila kita amalkan secara teratur, diet kita lebih sihat seimbang, dan dalam masa sama juga dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan berat badan yang lebih seimbang. Yang mana apple fiber VAC ni harga dia RM35, orange fiber harga RM38. Sangat-sangat mampu milik. Dan seperti dalam pack kotak, pack sachet, kita juga ada pasarkan dalam pack botol yang mana harga juga mampu milik. Untuk dengan diskaun istimewa dapatkan di jombai.my ataupun boleh buat belian di Shopee dan Lazada yang mana saya kira anda hanya perlu amalkan satu hari sekali dah mencukupi yang mana awal kotak pertama anda dapat lihat perbezaan, anda rasai keberkesanannya, yang mana penjualan apple dan juga orange fiber VAC ni setiap pada dahulu lagi kalau diperhatikan trend penjualannya terus meningkat. Sebab apa? Kita ada ramai pengguna dan rata-ratanya pengguna yang dah amalkan mereka akan terus menjadi pengguna setia. Dan seterusnya Hanim selain daripada apple dan juga orange fiber, hari ini saya juga turut bawakan lotion panas asli, yang mana lotion panas asli ini merupakan lotion urutan seberguna, yang mana kalau saya Hanim saya suka gunakan setiap kali sebelum tidur waktu malam sebagai lotion urutan yang mana kalau wanita dalam pantang juga boleh gunakan yang mana untuk kurangkan rekahan, selulit dan ramai antara kita bila ingat guna lotion panas ni adalah untuk kata orang tu lotion pelansingan, untuk slimming semata-mata. Tetapi lotion panas VAC ni mempunyai pelbagai manfaat bukan saja untuk kata orang tu saiz yang lebih menawan, tetapi penggunaan lotion panas asli ni aroma terapi dia sangat bagus, menenangkan, membantu kata orang tu kita lebih tidur lebih nyenyak. Kemudiannya bila sapu kat perut ni, kalau saya sapu saya akan serap buang angin. Sebab apa? Dalam ni ada halia, formulasi-formulasi yang terbaik seperti kulit kayu manis, limau nipis, halia bara yang mana kesemuanya ramuan-ramuan terbaik. Dan juga saya difahamkan oleh pengguna-pengguna setia lotion panas di pasaran yang mana yang pernah guna lotion-lotion lain mereka bila guna lotion panas asli ni diorang sangat suka. Sebab apa? Terapinya sangat-sangat menenangkan, sangat-sangat bagus, sangat memberikan orang tu kesegaran kepada tubuh badan. Bila kita sapu bukan je kulit kita jadi lagi cantik,
Tetapi kesan rekahan, stretch mark berkurangan. Kalau wanita dalam pantang, saya sangat cadangkan anda dapatkan lotion asli ni harga RM26 sahaja. Dan yang terakhir hari ini saya juga turut bawakan body corset. Saya percaya bila bercakap mengenai body corset ni, ramai antara kita bila dah makan berlebihan kadang-kadang lemak tersembur dan sebagainya. Jadi body corset ni anda boleh gunakan sebagai kata orang tu untuk mencantikkan bentuk badan anda, mengurangkan lemak-lemak yang terkeluar tu. Dalam masa sama juga bila kita pakai body corset ni, bila kita ke rumah terbuka dapat membantu kita menjaga pengambilan makanan. Jadi kita tak makan secara berlebihan. Dan harga body corset ni hanyalah terendah RM59 saja. Sangat mampu milik, strap, kain yang sangat selesa, stretchable. Dan juga wanita dalam pantang boleh juga dapatkan body corset double strap ni. Sangat-sangat mampu milik, sangat-sangat efektif untuk anda. Dan paling penting ianya menyerap peluh, tidak menyebabkan anda rasa tak selesa. Sebab apa? Kainnya sangat selesa, sangat stretchable, mudah untuk anda gunakan. Jadi segala produk VAC yang saya bawakan hari ini, anda boleh dapatkan dengan potongan diskaun istimewa di jombai.my, Shopee ataupun Lazada. Dan bagi anda yang konsultasi secara percuma hari ini, boleh hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau kedai-kedai jamu, pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga mampu milik. Hanim untuk diet yang sihat. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk. Bentuk dan berat badan yang ideal. Jangan lupa dapatkan apple ataupun orange fiber. Seterusnya lotion panas asli dan juga body corset double strap VAC. Terima kasih Hanim dan jumpa lagi. Sama-sama. Itu dia Datuk Azrul Muhammad Razi. Jangan lupa untuk dapatkan ketiga-tiga produk yang Datuk kongsikan bersama dengan kita tadi. Kalau terlepas, jangan risau, boleh saksikan siaran ulangan kami. Okey, kita dah sampai di penghujung rancangan. Sekejap je rasanya kan. Fetri? Ya, dan kita masih okey lagi ya? Masih dah menikmati sekedap ilmu. Ada satu kita dah tinggalkan untuk anda sebagai kita sambutan Muhibah Malaysia. Sambutan Hari Gawai yang disambut di Semenanjung. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami. Kita tinggalkan anda dengan bingkisan ini. Assalamualaikum. Selepas 2 tahun pandemik, kini kaum Dayak akhirnya dapat meraihkan Hari Gawai melalui tradisi ngambang atau tradisi kunjung-mengunjung dengan meriah. Sambutan ini kebiasaannya diraikan di Rumah Panjang Sarawak dengan adat dan tradisi turun-temurun. Perayaan ini bukan sahaja disambut di Sarawak, kemeriahannya turut dirasai masyarakat Dayak yang berada di Semenanjung Malaysia. Bagi Selin Payung 50 tahun, dia adalah antara masyarakat Sarawak yang menyambut perayaan ini bersama suaminya, Ilamaran Subramaniam, 56 tahun, dari Kuala Lumpur. Selin berasal dari rumah Juramba Sungai Sibau, Kapit, Sarawak, sudah menetap di Selangor selama 28 tahun. Sempena sambutan Hari Gawai, mereka mengadakan rumah terbuka bagi mengekalkan tradisi ngabang, iaitu dengan meraikannya bersama sahabat handai dan ahli keluarga terdekat. Satu daripada adat yang dilakukan oleh tetamu apabila sampai ke rumah terbuka ialah minum tuak yang diperbuat daripada tapai beras sebagai tanda selamat datang. Tradisi masyarakat Dayak ini tetap diamalkan oleh Selin. Perbezaan gawai di sini dengan di Sarawak sungguh berbeza. Kalau di Sarawak kita boleh menikmati makanan dan acara-acara serta aktiviti-aktiviti yang sangat menyeronokkan. Contoh aktiviti yang menyeronokkan adalah macam sebelum gawai kita akan memasak pulut yang orang sini cakap lemang. Di sana pulut kita akan memasak pulut di tepi sungai. And then itu macam satu aktiviti yang sungguh menyeronokkan untuk semua keluarga di Rumah Panjang. Sepupu Selin, Nelson Entap, 54 tahun, yang lama menetap di sini, turut teruja setiap kali Hari Gawai. Setiap tahun saya memang merayakan Pesta Gawai ini di Semenanjung sebab sebagai orang Iban ataupun orang Sarawak yang datang dari Sarawak, saya tidak mahu melepaskan peluang untuk perayaan Hari Gawai ini supaya anak-anak dan juga generasi akan tahu apa asal-usul saya dan juga apa perayaan yang selalu dirayakan dan disambut. Antara adat yang wajib dilakukan bagi mengekalkan tradisi perayaan Hari Gawai ini ialah miring.
Bagi masyarakat Dayak, miring ini adalah sebagai tanda kesyukuran selepas pesta menuai. Menyediakan persediaan-persediaan, contohnya kita akan memasak pulut, menyediakan ketupat, sungki, lepas tu tepung yang kita letak, tepung tapih, orang Iban cakap tepung tapih. 3 benda itu pulut, satu lagi rendai. Itu biasanya dia dibuat daripada padi, sejenis padi yang istimewa. Kita gunakan padi itu, kita masak dalam kuali, dia akan meletup macam popcorn. Selain itu, bahan lain yang diperlukan bagi melengkapkan tradisi miring ini ialah garam, nasi, sirih dan pinang, telur serta ayam hidup. Aktiviti ini diketuai oleh orang tua bagi menjalankan adat istiadat. Bagi pembawa piring, pakaian tradisional iaitu pakaian burung perlu dipakai sepanjang aktiviti berlangsung dan tidak dibenarkan untuk menoleh ke belakang sepanjang piring dibawa ke tempat upacara. Tuan rumah iaitu suami Selin dilamaran memulakan upacara ini dengan membawa semangkuk tuak yang diisi sebiji telur dan satu lagi mangkuk kosong. Seterusnya, mangkuk kosong dibawa pusing keliling untuk tetamu mengisi campuran tuak dan telur itu ke dalamnya. Apabila selesai berpusing, ilamaran membuang campuran itu sebagai tanda simbolik membuang segala perkara buruk. Seterusnya, ketua upacara memasukkan dan menyusun kesemua bahan yang sudah disediakan ke dalam mangkuk untuk upacara miring ini. Bagi melengkapkan tradisi ini, ketua upacara memegang manuk iaitu ayam hidup sebagai upacara terakhir. Ayam dipegang oleh ketua sambil mengucapkan perkara-perkara baik sebagai simbolik untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. For me, I love celebrations. Okay, saya suka celebration sebab masa celebration lah ramai boleh datang. Di Malaysia sedikit berbeza, kita pelbagai kaum dan kita dapat berjumpa, bermesra, ambil tahu tentang sesama sendiri. Okey, jadi saling budaya itu lebih teguh, lebih kukuh. Bagi Roslina Muhammad Razali, 55 tahun, jiran bagi pasangan ini turut dijemput meraihkan Hari Gawai ini bersama. Dia turut berasa teruja melihat upacara yang dilakukan. Sebenarnya untuk sambutan perayaan Gawai ini, saya belum pernah merasai ataupun melihat secara jelas dengan secara live lah ya. Jadi sejak saya mengenali Puan Selem, saya mempelajari sedikit sebanyak tentang perayaan Gawai ini dan sehinggalah hari ini saya dapat merasai suatu perayaan yang saya rasa amat teruja buat saya. Sambutan Hari Gawai tidak lengkap jika tidak dihidangkan dengan kek lapis Sarawak dan makanan tradisional kepada tetamu. Perbezaan agama, kepercayaan dan keraian tidak menghalang kerukunan sesebuah masyarakat. Sebagai negara yang berbilang kaum dan bangsa, kita haruslah bersyukur dengan keharmonian dan kesejahteraan yang dinikmati di negara ini.